Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Tuan-tuan saudara-saudara semua, diharapkan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Sekali lagi tuan-tuan saudara-saudara, kita ke udara dalam Cendol Pak Ya di Institut Darul Ehsan untuk kita sama-sama untuk kita meneliti, untuk kita berbual, untuk kita berbincang dan juga untuk kita mendapatkan pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh kita. Satunya tetamu-tamu yang kita akan undang akan memberikan buah fikiran untuk memberikan pandangan mereka dalam isu yang telah kita yang akan kita bincangkan. Jadi sekali lagi kita harapkan untuk semua yang berada dalam Institut Darul Ehsan di www.ide.selangor.com dan juga sama ada melalui fanpage ataupun melalui YouTube ataupun melalui IG untuk kita sama-sama memberikan pandangan, boleh bertanyakan soalan dan jangan lupa untuk sama-sama like dan juga subscribe untuk bertanyakan soalan juga bersama-sama dengan tamu kita pada hari ini dalam Cendol Pak Ya yang saya ingat ini bagi sesi 2021 ini merupakan seri yang pertama. Jadi apa khabar tuan-tuan saudara-saudara, kita sekali lagi mengharapkan semuanya dalam keadaan sihat, sama ada yang berada di rumah ataupun yang masih di tempat kerja, yang bekerja secara jarak jauh ataupun secara online atau bekerja daripada rumah. Kita harapkan semuanya akan menjalankan tugas dan hikmat dengan tekun, dengan baik untuk memastikan bahawa semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan juga bagi anak-anak kita yang berada di rumah, yang belajar daripada rumah, yang sama ada menuntut di Institut Pengajian Tinggi ataupun di sekolah-sekolah, kita harapkan semuanya akan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan juga Institut Pengajian Tinggi. Dan juga kita harapkan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, dalam kita lebih lagi kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini yang masih belum akhir, berterusan peningkatannya. Jadi kita harapkan untuk kita sama-sama jaga kesihatan kita, patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi itu antaranya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dalam siri Cendol Pak Ya di tahun 2021 ini dalam tempoh PKP 2.0. Lebih lagi kita dalam pengumuman yang telah dibuat oleh pihak kerajaan pada 12 hari bulan lepas, iaitu pengumuman darurat. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu yang telah kita undang khas. Sudah tentunya tetamu kita ini tetamu yang cukup istimewa, yang punya pengalaman, yang punya kepakaran. Jadi kita tampilkan hari ini yang berhormat Dr. Abdul Aziz bin Bari yang merupakan Ketua Pembangkang DUN Perak yang juga merupakan Ahli Dewan Negeri Tebing Tinggi Perak. Assalamualaikum YB, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Pak Ya. Ya, sihat ya. Okay, alhamdulillah. Nampak masih begitu sergas, masih punya semangat YB ya. Jadi hari ini tuan saudara-saudara kita akan berbincang dengan yang berhormat Dr. Aziz Bari yang merupakan Ketua Pembangkang DUN Perak, yang merupakan juga Ahli Dewan Negeri Tebing Tinggi bagi dari Perak dan yang asal Sabak Bernam Negeri Selangor, yang merupakan saya ingat antara tokoh dalam perundangan, tokoh perlembagaan yang saya kira seluruh rakyat Malaysia mengenali beliau. Bekas profesor undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa, juga pernah bertugas di UNICEF, dan saya kira antara menjadi rujukan bagi pelajar-pelajar dan juga bagi berkaitan dengan undang-undang dan juga perlembagaan. Jadi hari ini tajuk kita akan lihat dan tamunya darurat. Salah satu yang sekarang saya dibincangkan isu berkaitan dengan isu gantung parlimen dan dibawa pula ke mahkamah. Jadi ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi untuk permulaan ini yang berhormat, kita sebagai sebuah negara yang punya perlembagaan yang kita sebut negara kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan, sistem demokrasi raja berperlembagaan. Jadi yang banyak dipertimbangkan atau persoalkan yang minta untuk YB kupas ini, kita ada perlembagaan ni untuk siapa dan kenapa kita nak patuhi? Adakah hanya untuk rakyat biasa ataupun untuk rakyat, untuk pemimpin, juga mungkin untuk sultan sebagai ataupun raja dia, ataupun untuk siapa sebenarnya perlembagaan yang dibuat ini? Silakan YB. Terima kasih Pak Ya kerana
memberi ruang pada saya pada petang ini, dan kelihatannya sesi ataupun ruang yang diadakan oleh IDE ini begitu cantik sekali dan dalam keadaan tenang dan sebagainya, dan saya harap kita dapat membuat pencerahan di samping mungkin merongkaikan beberapa persoalan dan masalah yang dikemukakan nanti. Tetapi apapun kita harap supaya segmen ini dapat dijadikan rujukan, ya. Jadi kepada persoalan yang dibangkitkan tadi soal perlembagaan tadi, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi negara kita dan juga negara-negara yang lain pun, sebab itu dia disebut sebagai perlembagaan, ataupun di setengah negara disebut undang-undang tubuh, ya, ataupun basic law. Jadi maknanya dia menjadi suatu penanda aras, dia menjadi undang-undang yang kalau ada undang-undang lain sebagai contoh yang bertentangan dengan dia akan diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah, ya. Jadi peruntukan mengenai darurat ini memang ada dalam perlembagaan itu sendiri, dan ini satu perkara yang daripada satu segi agak ganjil lah ataupun paradoks, ya, oleh kerana perlembagaan itu suatu mekanisme, kalau kita boleh katakan begitu, yang memastikan bahawa setiap institusi itu ada batasan dia. Jadi perlembagaan itu mencipta institusi, contohnya kabinet, contohnya parlimen, contohnya mahkamah. Jadi kuasa diberikan oleh perlembagaan, ya. Dan dibataskan. Jadi bila diberi itu dibataskan. Tetapi yang menjadi persoalan ataupun paradoksnya, darurat ini melanggar itu semua. Jadi ini satu perkara yang barangkali nanti akan ada yang bertanya, mengapa jadi begitu, kan? Tetapi kita harus juga ingat bahawa perlembagaan kita ini dirangka ataupun didraft ketika kita berada dalam zaman darurat, ya, tahun 48 hingga tahun 60. Jadi perlembagaan ini dirangka dalam sekitar tahun 56, 55, 57 begitu. Jadi dia terpaksa mengambil kira keadaan semasa, ya. Jadi Suruhanjaya Writ atau Writ Commission waktu itu mengambil kira undang-undang yang ada dan darurat yang memang setelah wujud ketika itu, ya. Jadi peruntukan 150 yang kita katakan memberikan kuasa kepada yang Tanagon dan sebagainya tadi, dimasukkan oleh Writ Commission dengan beberapa tujuan dan juga batasan tertentu sebenarnya. Jadi saya dah sebutkan dalam beberapa FB Live yang sebelum ini bahawa peruntukan yang ada sekarang ini adalah merupakan sesuatu yang telah pun dirubah beberapa kali, ya. Jadi kalau umpamanya Lord Reid itu boleh bangun daripada kubur hari ini, dia pun terkejut, ini bukan aku buat hari itu, kan. Jadi keadaan-keadaan ganjil yang berlaku itu sebenarnya bukan sesuatu yang dijangka ataupun dalam benak Lord Reid dan kawan-kawan dia waktu itu, bukan, ya. Jadi ini yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi bagaimana dalam sistem yang dikatakan raja berperlembagaan, Westminster, demokrasi berparlimen dan sebagainya, itu ada peruntukan seperti ini, ya. Sebab ini bahaya sebenarnya. Maknanya dalam kata kita ada batasan dan sebagainya, tapi darurat boleh melanggar semua. Jadi apa syarat dia dan keadaan bagaimana yang boleh menjustifikasikan darurat itu? Sangat cukup itu, Pak, ya. Okey, terima kasih YB. Itu mana penjelasan awal daripada sudut-sudut dia. Jadi ada beberapa persoalan yang banyak ditimbulkan oleh teman-teman dan juga saya ingat perbincangan, ya, berkaitan dengan ada yang kata darurat yang telah dinyatakan beraplikasi 150 dalam perkara 150 itu, dia kata tak boleh dicabar langsung sebab dia telah dinyatakan dalam perlembagaan dan darurat itu sendiri. Jadi yang menjadi persoalannya adalah kita sebagai sebuah negara yang amalan kita demokrasi, ada parlimen, raja pula berperlembagaan, mana kesuruhan itu ada. Tapi demokrasi daripada sudut apa kalau maknanya ada satu ni yang tak boleh dicabar? Bagaimana ulasan ini, bro? Baik, ini satu soalan yang sangat lazim dan banyak diperkatakan lah, ya. Ya, memang secara umumnya kalau kita berbalik kepada kerangka demokrasi,
mencabar sesuatu ada satu perkara yang diizinkan, ya. Sebab kalau tidak boleh mencabar, itu bukan demokrasi namanya, ya. Jadi apabila timbul soal ataupun bila dikatakan bahawa darurat tak boleh dicabar ini, dia sebenarnya ada dua perkara di situ. Sama ada boleh cabar tapi tak boleh nak menang, ataupun tak boleh cabar langsung. Dia dua perkara yang berbeza tu. Ya? Okey. Sebab ada yang katakan mungkin sesiapa yang mengikuti wacana ataupun perkembangan ini, ada satu bekas hakim mengatakan bahawa boleh cabar dengan syarat ada bad faith ataupun mala fide, niat tidak baik, kan? Dia kata boleh cabar. Okey. Tapi soalnya, boleh kita buktikan niat tak baik itu, macam mana kita nak buktikan? Kan? Jadi, ya betul, kita terima, kita boleh cabar, betul. Dia kata boleh cabar dengan syarat kita boleh buktikan mala fide. Satu. Yang kedua isunya soalannya, macam mana kita nak buktikan mala fide itu? Sebab setahu saya tidak ada kes dalam dunia ni, common law ni, satu kes yang di mana mahkamah menerima bad faith itu pun mala fide itu. Susah sangat. Maknanya the onus is too big, is too heavy to be delivered by the plaintiff, ya. Jadi maknanya samalah, kalau begitu samalah. Maknanya orang kata macam Puteri Gunung Ledang lah kan. Dia kata boleh lah tapi syaratnya dengan dua darah sebagainya kan. Dia terima pindangan itu tapi syaratnya tak boleh dipenuhi. Maknanya sama as good as saying tak boleh lah, bukan? Jadi berbalik kepada soalan tadi tu, terpulang bagaimana kita melihat tu kan. Jadi yang tak boleh cabar ni pula nanti ini yang kita dah akan barangkali akan ada yang bertanya kan. Habis macam mana YB boleh cabar ni kan. Kita dah employ ataupun kita dah lantik peguam-peguam. Jadi sekarang peguam tengah mengkaji lah apa angle, apa sudut, apa isu yang boleh dijentik ataupun digeletik tu. Nanti kita biarkanlah. Jadi maknanya kita tunggu peguam-peguam buat research dia, buat penyelidikan dia, dan dia akan bincang dengan kita, buat affidavit dan sebagainya untuk nak meninjau apa benda yang boleh dicabar. Sebab ada yang kata kita bukan cabar perintah itu, kita cabar nasihat saja. Kan? Jadi banyak perkara yang sebenarnya yang masyarakat di luar sana barangkali terpinga-pinga mana satu ni kan. Tapi tak apalah, maknanya sama ada nasihat dia ke, sama ordinan dia ke, sama ada persyaratan itu ke, kan darurat juga semua tu kan. Ada kaitan kan. Macam-macam isu juga akan melibatkan soal isu boleh ke orang ni bagi nasihat, sah ke dia tu, bukan? Kita kata inilah suami isteri kan tak? Isteri taat pada suami kan, tapi masalahnya dia kahwin tidak dengan orang tu, ada perkahwinan tu sah ke tidak? Jadi macam mana suami nak minta taat pada dia sedangkan perkahwinan tidak sah ataupun tak ada perkahwinan, sebagai contoh je lah kan tak? Jadi sama juga yang ini kan, yang menasihat ni Perdana Menteri ke, sah ke di kedudukan dia tu? Jadi itu nanti yang akan dijawabkan, sama ada persyaratan darurat ni sah atau tidak, bukan? Sebab kalau umpamanya dia bukan Perdana Menteri, dia tak berhak menasihatkan dan Yang Bertuan Agong tidak boleh dengar nasihat dia, bukan? Contohnya lah ini hypothetical question lah kan. Tapi sengaja nak bagi minda kita dicerahkan. Baik. Okey, YB. Dia banyak sekarang dia menjadi persoalan dan pertikaian. Dia kata seolah-olahnya ni gambaran yang dibuat, dia kata pihak yang membuat ni bawa ke mahkamah dan juga mempertikaikan soal darurat. Dia kata dia maknanya dia telah ni dengan Yang Bertuan Agong, engkar dan pakai. Sedangkan sebab dia kata dalam soal dia kata sedangkan negara Perdana Menteri melalui telah jelas dalam perkara 40 telah menggunakan itu untuk menasihati Agong, Yang Bertuan Agong sama ada terima atau tidak. Dia kata ada yang pertama, dia kata Agong tak terima. Sekarang ni maknanya nasihat yang kedua untuk darurat diterima. Sekarang bila kita ni, dia kata soalan-soalannya maknanya kita akan ni dengan Yang Bertuan Agong. Jadi macam mana persoalan itu yang digambarkan begitu pula kalau maknanya? Ya, ada sekurang-kurangnya 1-2 orang yang saya ingat yang
membangkitkan soal derhaka, engkar dan sebagainya kan. Dari segi bahasa engkar dan derhaka ni maknanya tidak setia ataupun khianat. Dari segi bahasa lah kan. Kepada otoriti yang sah. Ya. Tidak setia. Khianat kepada otoriti yang sah. Itu makna yang diberikan oleh Kamus Dewan tau. Bukan saya. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi tu. Otoriti yang ada ni sah ke? Itu je. Jadi kalau ada yang kata sah atau tidak, maknanya di situ yang jadi membuka ruang itu. Jadi dia kata umpamanya dia kata saya derhaka lah, kata tak. Saya kata saya tidak sebab dia tak sah tu. Jadi saya tak derhaka dengan dia sebab satu kan. Yang keduanya, konsep derhaka ni tak ada dalam undang-undang. Tak ada. Yang ada treason saja, itu pun kalau kita barangkali ingat kes Al-Maunah ya, yang pergi ambil masuk dalam tentera ambil senjata tu kan, itu didakwa di bawah kadam keseksaan ya, mendera ataupun waging war against yang di Tuan Agong. Itu satu insurrection, itu pemberontakan bersenjata. Jadi maknanya kalau setakat bercakap berbeza pandangan itu bukan derhaka. Mana undang-undang hanya melihat treason itu, ataupun dalam perang, dalam akta tentera, angkatan tentera itu ada peruntukan dengan treason, lari daripada perang dan sebagainya yang boleh dihukum mati dan sebagainya. Jadi lain konteksnya, maknanya derhaka yang dicanangkan ini tak ada dalam undang-undang ya. Kemudian satu lagi, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ya. Kita bukannya raja yang macam tu marhum Mangkat Didulang tu kan. Tak ada. Maknanya raja apa ni? Bila raja berperlembagaan, maksudnya segala tingkah laku, tindakan, keputusan atas nama agung sahaja, bukan agung yang buat. Ya. Itu kena bezakan itu. Jadi maknanya kalau kita cabar itu, maksudnya macam mana? Maksudnya macam mana tu? Kena jelaskan. Dalam sistem demokrasi berparlimen yang ada raja berperlembagaan, tindakan ataupun keputusan raja itu adalah keputusan kerajaan, bukan keputusan peribadi raja itu. Ya, sebab itu kita boleh cabar keputusan itu. Ya. Dalam perlembagaan banyak peruntukan mengatakan yang di-Pertuan Agong hendaklah buat itu, yang di-Pertuan Agong boleh buat itu, buat ini. Tapi siapa yang buat? Sama ada kerajaan, kabinet ataupun Pertuan Awam. Bukan tak? Bukan raja itu buat sendiri. Bukan tak? Betul? Ya. Darurat tu sama juga. Darurat ni diisytiharkan oleh Pertuan Agong di atas nasihat kerajaan. Kemudian di bawah perisytiharan itu maka dibuat ordinan. Ordinan ni undang-undang lah. Yang buat bukan Agong. Yang buat kerajaan melalui Jabatan Pegawai Negara. Jadi kalau kita cabar ordinan ini, kita cabar itu, katakan tak sah lah, tak bersabah lah, mengarut lah apa benda kan. Kita bukan cabar yang tak ada, kita cabar kerajaan. Jadi konsep derhaka tak timbul. Boleh ikut nampak? Jadi baik. Jadi maksudnya tidak timbul soal derhaka tu, tak timbul. Mungkin hanya sekadar mainan untuk menakut-nakutkan, untuk mengugut, untuk mempengaruhi public opinion lah, itu saja. Dia ada satu lagi Doktor yang juga menjadi beberapa persoalan dan juga pertanyaan kita pada ni adalah berkaitan, dia kata nanti kena tolong jelaskan. Maksudnya dia kata di darurat ini, dia kata bila kita nak ni dia ada sebab-sebab utama, contohnya keselamatan dan sebagainya. Untuk kali ini ni pengisytiharan darurat dari proklamasi darurat yang dibuat pada 12 Januari pada 2021 dia ni kan, dia kaitannya apa? Persoalannya apa? Dan bagaimana nak diselesaikan? Sebab ramai yang dikatakan kalau isunya adalah berkaitan dengan kesihatan, maknanya kita dah ada undang bagi keselamatan. Kalau berkaitan dengan ada kesihatan, kalau dia ada berkaitan dengan keselamatan, kita ada akta polis dan sebagainya. Jadi kita gunakan darurat ni untuk apa sebenarnya? Dalam pengisytiharan yang 12 hari bulan ni sebenarnya.
Itu soalan yang dikemukakan dan betul lah tu. Sebab kita merasakan bahawa masalah COVID ataupun pandemik COVID-19 ini sudah cukup ditangani dengan PKP, dengan apa semua lah, bukan tak? Tak perlu ada darurat ni. Dan darurat ni sebenarnya macam seolah-olah diisytiharkan mengambil kesempatan untuk melindungi sesuatu yang lain dengan menggunakan alasan pandemik itu. Bukan? Betul lah tu. Itu yang dihujahkan dan itu betul lah tu. Maknanya kita mempertikaikan adakah perlu kita isytihar darurat hanya untuk menangani pandemik COVID-19. Sedangkan kita dah tahu sebelum ini pun kita dah melalui setahun dah, bolehlah. Yang masalahnya mungkin masalah kepatuhannya tak ada, koordinasinya barangkali lemah, bukan? Ataupun vaksin tu kata janji kata bulan ni jadi bulan depan. Itu masalahnya, bukan masalah. Jadi tak perlu darurat benda itu sebenarnya. Itu hujah pihak yang mempertikaikan kewajaran darurat itu. Okey, dia ada timbul dia kata perlu sangat, ada beberapa hujah dia kata perlu sangat untuk kita mengadakan darurat pula, dia kata kerana dalam keadaan ini dia kata kita tak cukup hospital, kita tak cukup kaki tangan, kita tak cukup berbagai dia kata. Tetapi hari ini sebelum YB kupas sikit kan. Hari ni kalau maknanya katalah diumumkan darurat itu menjadikan kes positif COVID-19 ini menurun, hari ini jelas sekali ini dalam tempoh darurat ni YB. Hari ini saja yang baru diumumkan 5,725 kes. Ini kes yang paling tinggi kan. Jadi jadi macam mana kita nak kaitkan bahawa darurat ini boleh mengawal. Ini dah hari yang keberapa dah ni, tapi maknanya kita dalam tempoh darurat ini juga kes bertambah dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kaitkan ni. Sebab dia ada yang kata perlu sangat ni, dia kata nak kawal. Sebab kita perlu nak ambil itu aset dan sebagainya. Cukup jelas. Maknanya bila kes COVID-19 ini meningkat begitu tinggi sekali dalam selepas 2 minggu darurat disiarkan, maknanya tak ada guna lah, tak relevan lah sebenarnya. Sebab kalau sekiranya darurat ini betul-betul dapat efektif, berkesan menangani masalah COVID-19 ini, sudah pasti dia menurun kan. Begitu juga soal yang lain-lain yang kita bimbang akan menyebabkan berlaku rampasan, berlaku paksaan daripada kerajaan kepada syarikat, kepada tanpa papasan dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang penting ya, sebab dia melanggar perlembagaan. Sebab perlembagaan memberikan hak kepada sesiapa juga yang hartanya diambil, tanahnya diambil untuk dapat pampasan. Tetapi darurat ini diisytiharkan untuk mengelakkan itu. Jadi kerajaan boleh buat apa saja. Kalau umpamanya ada operasi lah katakan, rumah kita dilanggar oleh jentolak atau benda, rosak, dan kita tak boleh minta ganti rugi sebab darurat. Ya. Jadi itu yang jadi problem. Ini yang menakutkan pelabur tadi tu. Ini sebenarnya detail ataupun mekanik how this emergency can ataupun could frighten the investors off. Itu masalah dia, menakutkan pelabur. Kalau saya sendiri, misalnya kalau saya ada klinik, ada hospital, saya jadi takut kalau macam ni, saya boleh dipaksa oleh kerajaan untuk buat apa yang dia mahu. Bukan? Dan yang problem, adakah semestinya perkara itu penting untuk pandemik? Ini yang problem. Sebab dalam darurat ini, niat dan juga apa juga, kesilapan ke, niat jahat ke, tak boleh dipertikaikan. Ini yang problem. Ini yang masalah dengan darurat ini. Sebab itu, kalau kita berbalik kepada latar belakang kuasa darurat, semua orang mengakui kuasa darurat ini perlu untuk menangani keadaan-keadaan yang ekstrim, yang terlalu kronik. Betul. Tapi soalnya, siapa yang nak menetapkan kronik atau tidak itu? Siapa? Kerajaan. Masalah sekarang kerajaan, dialah hakim, dialah pendakwa, dan dia putuskan sendiri tanpa ke parlimen, tanpa apa-apa. Ini yang problem. Jadi kita bimbang salah guna dan telah berlaku benda ini pun. Telah berlaku. Ya. Ada orang bangkitkan. Negara lain pun ada buat darurat. Saya nak cakap, negara lain darurat dia lain. Undang-undang kita lain. Jadi mungkin darurat yang di negeri A atau B atau C itu
tak teruk macam kita. Ya, jangan kata apa masalahnya? Negeri A pun dah istiadat darurat untuk pandemik COVID-19, kenapa tak boleh? Ya, betul. Tapi adakah kesan dia sama? Adakah mekanisme dia sama? Belum tentu. Sebab itu baru ni ada seorang kawan membangkitkan Perdana Menteri Itali jawatan kan bila dia lah majoriti kan. Ya, kita istiadat. Nampak? Nampak? Okay. Jadi betapa berani, betapa jiwa besar je dia, dah hilang majoriti dia. Dalam keadaan pandemik, saya berhenti lah. Maknanya, saya dah tak dikendaki kan. Bukan masalah ada pandemik, lantak engkau lah, bukan kerja engkau nak bermati-matian duduk sebagai Perdana Menteri dengan pandemik ini, bukan kerja engkau. Maknanya siapa yang ada tak ada kuasa, jalanlah, keluarlah, bagi orang lain yang ada majoriti, itu saja isu dia. Okey, YB Doktor, berkaitan dia bila berlaku darurat, maknanya seolah-olahnya kita gantung undang-undang ke begitu, ataupun dia kata sebab dia kata ada persoalan yang ditimbulkan. Dia kata begini, dia kata dalam perlembagaan kita secara jelas kita mengamalkan kuasa pemisah secara jelas. Kata ada badan perundangan, maknanya ada parlimen. Lepas tu kita ada badan eksekutif, maknanya Jemaah Menteri, Kementerian dan sebagainya, dan juga ada badan kami. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ni adalah seolah-olahnya yang dua badan itu dia biasa berjalan seperti biasa, yang cuma digantung seolah-olahnya yang tidak boleh berfungsi badan perundangan, maknanya Parlimen dan juga Dewan Negeri. Macam mana kita nak menyatakan itu, Doktor sebenarnya? Dia kalau kita berbalik kepada kerangka Perlembagaan 150 ini begini, simple saja. Apabila darurat diisytiharkan oleh Yang Bertuan Agong, diisytiharkan, maka perisytiharan itu menjadi alasan ataupun sebab menjadi punca kepada ordinan ataupun undang-undang. Ya. Dalam keadaan biasa, undang-undang ini dibuat oleh parlimen, ya. Tetapi bila darurat, kuasa buat undang-undang di kerajaan ambil. Dia boleh buat undang-undang tanpa ke parlimen. Ya. Okey, itu yang nak jelas tu. Satu. Ataupun parlimen boleh buat undang-undang yang dalam keadaan tidak darurat dia tak boleh buat. Jadi sama ada kerajaan atau eksekutif, yakni kabinet, ataupun parlimen, ya, boleh buat benda yang masa biasa haram dibuat. Jadi waktu darurat jadi halal. Itu kesan. Itu dia. Contohnya darurat di Kelantan dahulu tahun 77 ya. Yang Agong isi darurat. Kemudian parlimen dipanggil. Parlimen buat undang-undang untuk ambil alih, take over Kelantan. Gantung dia punya DUN, hantar pegawai jadi pentadbir di Kelantan selama darurat itu. Jadi maknanya bila dah tak boleh selesai masalah politik, federal isytihat darurat, bawa ke parlimen luluskan undang untuk ambil alih Kelantan ataupun di Sarawak masa Kalong Lingkan dahulu. Jadi dua kes ni, maknanya apa yang berlaku di sini ialah dia darurat ini sama ada bagi kuasa pada kerajaan ataupun pada parlimen. Dua tu. Sebagai contohnya macam sekarang ni yang adun ni saman ni, macam mana pula parlimen ni ataupun Yang Bertuan Agong boleh gantung sidang DUN ni kan. Jadi ini kan melanggar prinsip federalism kan. Dewan Negeri kan ada. Jadi ada. Dengan darurat tadi federalism telah dilanggarnya. Itu yang saya katakan tadi, darurat menghalalkan apa yang haram ataupun apa yang tak boleh. Itu secara mudah. Apakah dia menjadi sebab ada juga dalam beberapa tulisan dan juga coretan berkaitan dengan ekonomi ni Doktor kan, dia kata menjadikan pelabur tak masuk, jadikan pelabur keluar dan sebagainya bila adanya pengisytiharan darurat, sebab dia juga ada ditimbulkan dia kekhawatirannya pengambil alihan syarikat juga akan berlaku, pengambil alihan ekonomi secara dalam keadaan yang tidak sepatutnya juga berlaku. Bolehkah jadi begitu ni sebenarnya di dalam boleh. Memang betul lah, itu masalah dia, itu yang saya katakan tadi banyak kali. Itu maksudnya kerajaan boleh buat apa dia suka tanpa mengikut peraturan yang kebiasaannya dia kena ikut. Contohnya dia boleh langgar akta syarikat.
Contoh dia Okey. boleh langgar apa ni peraturan bursa saham. Ya. Jadi Okey. ini yang menjadikan pelabur-pelabur takut. Kalau macam ini, baik di tempat lain kan. Lagipun bukan tak ada tempat lain. Bukan? Jadi kalau Malaysia ataupun ada satu negara yang penuh dengan ketidaktentuan, kemudian kerajaan itu is armed with this unlimited powers, siapa tak takut? Saya pun takut. Itu yang sebenarnya Maknanya bila memang real, memang berlaku. Ini bukan andaian liar, tidak. Memang berlaku, boleh berlaku. Dan saya fikir ada yang dah berlaku dah. Macam baru ni disebutkan compound dinaikkan semua kan. Itu tak kira, dia tak boleh sebab kuasa darurat. Dia boleh naikkan anytime. Kan? Ini masalah dia. Itu baru compound, tu yang lain-lain lagi. Jadi kalau persoalan itu dan ni rakyat ni nak mengadu dengan siapa pula? Tak ada lah. Tak ada lah sebab dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 yang telah pun dikeluarkan itu, rakyat tak boleh saman, tak boleh apa-apa. Itu masalah dia. Memang tak boleh apa. Kalau harta kita dirampas ataupun kita mengalami kerugian, ya, operasi katakan, dia tak boleh saman siapa-siapa. Mana terima sajalah. Itu masalah dia. Itu dia. Jadi darurat ini bahaya dia ataupun ancaman dia sesuatu yang real. Ini bukan imajinasi ya, bukan khayalan, bukan dongeng. Tak, ini betul. Sebab tu dia mula-mula dia cakap ini jangan takut, tak ada apa-apa, ni bukan pemerintahan tentera. Ini kita kerajaan masih ada, rakyat boleh bergerak. Betul. Yang kita takut bukan kita bukan dengan tiba-tiba rumah kita dilanggar ataupun dirobohkan, tak. Masalah kuasa tadi tu. Dan kuasa tu ditulis begitu saja. Dia tak perlu ke parlimen lagi dah. Kalau dalam keadaan biasa, dia kena pergi ke parlimen, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, peringkat jatuh kuasa kan. Kan lambat. Lambat. Kalau darurat ni dia tulis saja, ditulis atas kertas apa, okey pergi Guam Negara, okey, gazetkan sekarang kita keluarkan sebagai ordinan itu sama dengan akta. Ordinance as good as akta. Cuma ordinance ni kita buat. Kalau saya Perdana Menteri, saya buat ordinance itu. Itu. Atas nama yang di Pertuan Agong. Okey, katalah sekarang ni undang-undang kita atau ordinance itu, kita sekarang ni katalah darurat tu dia tamat. Apakah ordinance itu masih berkuat kuasa atau ordinance itu boleh buat macam mana? Macam mana kita nak nikah balik sebenarnya andaiannya? Itu bergantung kepada bagaimana persyaratan itu dikeluarkan. Yang ada sekarang ini dia bagi masa daripada 11 Januari sampai 1 Ogos kan. Jadi Ogos. Maknanya dia berkuat kuasa ketika itulah. Tetapi ada juga sebelum ini umpamanya darurat tahun 69 yang tak pernah ditarik, hanya ditarik pada tahun 2011 ya. Jadi maknanya daripada tahun 69 sampai 2011 itu Malaysia dalam keadaan darurat sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Walaupun parlimen bersidang, ada pilihan raya dan segala macam lah. Tapi secara hakiki dari segi undang-undang, darurat tu masih hidup lagi waktu itu. Jadi tapi dalam proses itu maknanya tapi dalam proses itu ada pilihan raya, ada sidang parlimen, ada sidang Dewan Negeri. Macam mana pula tu? The state of law tu macam itu, maknanya peristiwa darurat yang diproklaim, yang diisytiharkan, yang ditananggung pada tahun 69 bulan Mei itu masih hidup. Tinggal lagi tak digunakan. Masih hidup. Dia hanya ditarik balik sewaktu Datuk Seri Mohamed Najib jadi Perdana Menteri, saya ingat dalam November 2011 itu. Maknanya dalam tempoh itu Malaysia darurat, dan ini telah disebut oleh bekas Hakim Negara Allahyarham Tun Salleh Abbas, disebut
bahawa Malaysia adalah masih lagi dalam keadaan darurat. Sebelum dia tarik lah, dia menulis buku tu dalam tahun 1979 dan dia sebut benda tu. Dan memang betul. Sebab dia tak pernah dia tarik balik. Tapi berbalik pada yang sekarang ni, yang sekarang. Walaupun sekarang mungkin kita kata tak apa, sekejap aja kan. Tapi dalam masa 7 bulan itu macam-macam dia boleh buat. Macam-macam kerosakan dia boleh buat. Kalau kita nak buat rosak sehari pun boleh. Tak usah kata 7 bulan. Sehari pun boleh. Dan kurang-kurangnya dia dapat talian hayat kan. Dengan cerita kata sebelah sana ada majoriti cukup kan. Dengan darurat ni, selamat saja. Okey, YB, ada soalan daripada di Facebook ni, kita ada 1-2 tu kita ni kan sekejap ni. Okey, daripada Muhammad Arif, dari Muhammad Johar dari DF ni, adakah masih berlaku pengasingan kuasa eksekutif, perundangan dan parlimen sedangkan 2 cabang masih berfungsi dan 1 cabang digantung? Itu persoalan daripada di FB ni. Baik. Saya rasa jawapannya yes and no. Yes kalau kita kata secara fizikal masih ada lah. Bukan? Parlimen masih ada. Mahkamah masih ada. Kabinet masih ada. Bukan? Tetapi soalnya kuasa tu ada pada siapa? Ya. Dia sebabnya macam ni. Yang jadi problem ini, eksekutif tadi tu, yakni kerajaan ataupun kabinet tadi tu, dalam keadaan biasa dia tak ada legal, dia tak ada legislative power tau. Dia tak ada kuasa buat undang-undang. Ya, okey. Tetapi di bawah darurat dia dapat kuasa undang-undang tu. Dia boleh buat undang-undang. Jadi kalau soalan tadi mengatakan, macam mana dengan doktrin pengasingan kuasa tu ya? Itu saya kata yes and no. Sebab parlimen masih ada kuasa undang-undang, tetapi dalam masa yang sama darurat tadi memberi kuasa kepada kerajaan, kepada eksekutif untuk buat undang-undang. Jadi ada 2 sekarang ni. Parlimen pun ada, eksekutif pun ada. Jadi macam nak jawab tu saya kata yes and no. Itu kalau soalan keluar dekat exam atau kat universiti, apa jawapan tu agaknya ni student undang-undang ni jawapannya apa? Dia macam ni lah, kalau objektif tu satu sahaja, 2, 1 dan 2, 3 jadi APC tu kan 1 sahaja, 1 dan 2 semua tak betul. Itulah dia persoalan dia. Pasal dia bukan matematik tu, dia bukan matematik ni, dia law ni lain. Okey, dan saya ingat kita masuk soalan yang akhir ni Prof, soalan yang akhir dan juga kesimpulan daripada ni saya nak 10 ramai lagi nak bukan dekat FB adalah berkaitan yang saya ingat utamanya bila beberapa ahli Dewan Negeri dan juga ahli Parlimen, termasuk juga YB doktor sendiri yang membuat kelihatan maknanya untuk membawa pengisytiharan, maknanya permohonan untuk menyemak deklarasi darurat dan juga penggantungan persidangan Parlimen DUN ke semua di negeri di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kan. Apa sebenarnya perkara ni, ke mana arah dia dan juga macam mana situasi ni sebenarnya ni YB? Ya, apa tu, tindakan memfailkan saman itu sebenarnya kita lakukan sebagai suatu langkah terakhir lah, ataupun antara langkah selain daripada yang berhormat Pak Dickson menghantar surat dan sebagainya pada ahli parlimen itu, kita nak nak memastikan bahawa ada check and balance lah. Kita tidak tahu bagaimana mahkamah akan menangani kes ini. Ya, sebab kes-kes yang ada pun sebenarnya tidak memihak kepada kita. Tetapi saya fikir dengan hujah baru yang boleh dikemukakan, dengan isu baru yang kita nak kemukakan, tidak mustahil mahkamah akan mengambil kira perkara-perkara itu, kan? Yang satu lagi ialah kita nak juga dalam masa yang sama secara bergali, kalau boleh saya katakan dari segi politik, kita nak juga melihat bagaimana hakim-hakim ataupun badan kehakiman kita
memainkan peranan mereka dalam keadaan seperti ini, sebab apa yang berlaku ni tak pernah berlaku sebelum ini. Kalau kita baca ordinan yang dikeluarkan itu, saya agak terkejut oleh kerana contohnya zaman Tun Razak isytihar darurat ataupun dia jadi pengarah Mageran dulu, berlaku peralihan kuasa. Kita jangan lupa Tun Razak jadi Perdana Menteri menggantikan Tengku Abdul Rahman sewaktu darurat. Ya. Jadi maknanya kalau orang kata musim darurat ataupun dalam keadaan darurat tak boleh berlaku peralihan kuasa, itu bohong, sebab Tengku Abdul Rahman letak jawatan masa darurat apa? Bukan? September tahun 70 masih darurat lagi ketika itu. Kemudian dia orang kata parlimen tak boleh keadaan darurat. Parlimen bersidang tahun 71. Darurat sejak bulan Mei 69. Dan tahun 71 itulah berlaku perlembagaan banyak yang ekstensif pun ada. Maknanya parlimen bersidang. Jadi yang sekarang ini, bila ordinan ni kata sampai ke peringkat kuasa agung itu dibekukan, kuasa agung untuk memanggil, memprorok, membubar parlimen dibekukan. Kalau tengok section 14 1A tak silap saya. Ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021, di situ kuasa agung itu dibekukan oleh Muhyiddin. Yalah, memang takkan agung buat undang-undang untuk bekukan kuasa dia sendiri. Kan? Ordinan darurat itu atas nama agung lah, agung yang sign, diperakukan di istana mana di Pekan, dah betul lah. Tapi yang buat jabatan guam negara di atas instruction yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri. Bukan. Jadi section 14 itu saya katakan tadi membekukan kuasa agung. Jadi isunya sekarang ini, adakah perkara itu disedari oleh Tuan Agong dan diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu? Tadi orang kata kita derhaka kan? Yang derhaka siapa sekarang? Itu menarik tu. Saya bangkitkan isu ini, bukan saya pandai-pandai, sebab ni pernah berlaku. Tahun 83 krisis antara kerajaan persekutuan di bawah Dr. Mahathir berlawan dengan Raja-Raja Melayu waktu itu. Puncanya apa? Puncanya apabila Mahathir ambil kuasa agung tanpa bincang dengan raja-raja. Sekarang ni Muhyiddin guna ordinan darurat untuk bekukan kuasa agung. Apa macam? Tak sama ke? Kalau dulu Raja-Raja murka 83, ingat sampai 4 bulan. Ingat, siapa yang ingat? Rapat umum orang UMNO pergi belasah Raja-Raja Melayu. Sebab tu malam kemarin saya ada live dengan Datuk Sri Kamal Amir. Dia kata UMNO menunjuk apa? Saya kata mana ada. UMNO yang paling banyak kencing raja, UMNO yang paling banyak kurang ajar raja, UMNO lah. Bukan? Jadi saya hanya mengumumkan fakta ni, Pak Ya. Saya bukan mencipta, bukan buat drama tak. Ini fakta yang telah berlaku. Ceklah kan. Kalau 83 krisis kerana Mahathir pindah kuasa raja perkenan kepada orang undang-undang, itu saja. Raja murka, agung tak nak. Jadi sekarang ini diguna darurat. Darurat memanglah tak payah ke parlimen. Itu masalah dia. Jadi siapa lebih rakus, Mahathir ke Muhyiddin? Jawablah Muhyiddin. Jadi ada persoalan yang patut nak ditimbulkan terus ni. Ini maknanya siapa derhaka? Maksudnya begitu. Siapa derhaka? Kita ke dia? Sebab saya ingat dia pun tak perasan. Puak-puak ni dia tak perasan. Dia baling kita, punya kena dia balik. Dia tak perasan sebab dia lebih kurang hajar lagi kepada raja daripada kita. Kita tak persoalkan kita. Kita biasa saja, berbeza pendapat saja. Yang dia pergi ambil kuasa tu macam mana? Tu macam mana? Sebab begini secara teknikalnya ordinan darurat tu menggantung perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 55 itulah yang memberikan agung kuasa untuk memanggil, membubar, memprorok parlimen. Disebut di situ. Jadi Muhyiddin buat ordinan kuasa itu dia tak berjalan ke macam-macam, maknanya dilumpuhkanlah ataupun dipeti sejukkan untuk sekejap.
Pandai dia. Okey, ini ada sebelum kita berakhir ni, Ibu Doktor, ada soalan daripada Muhammad Nasir. Ni sebagai kesimpulan jugalah yang akhir. Tadi soalan akhir, ini soalan kesimpulan. Dia kata, okey, bagaimana untuk mengakhiri ataupun memasukkan darurat ni? Itu soalan dia tu, untuk menamatkan persoalan kita pada hari ini. Jadi kan, nak tamatkan macam mana pula dia? Saya dah seperti yang berlaku sebelum ini kan. Saya kata tadi darurat tahun 69 dan sebagainya hanya ditarik balik, hanya dimansuhkan pada tahun 2011 oleh Parlimen kan. Jadi mana kerajaan kena kemukakan lah. Jadi macam inilah. Kalau saya kata kita minta Muhyiddin mansuhkan ataupun logik tak, sebab dia yang buat tu untuk selamatkan dia kan. Jadi kita minta dia tarik, mau tak? Itu jawab sendirilah. Sebab mahkamah tak boleh buat ini bukan kerja mahkamah, bukan. Ini bukan kerja mahkamah ya. Jadi jawapannya saya ingat di lapangan politik lah. Jadi rakyat kena bersedia sampai masa tu kita tahulah pendapat. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, yang saya kata hari ini kita telah bincang satu isu yang besar, yang berat, yang saya rasa kita telah mendapat ulasan dan juga butiran-butiran saya sekiranya yang telah dikupas oleh Yang Berhormat Dr. Aziz Bari yang cukup baik, dan juga kita punya pandangan juga pengetahuan yang tambah kita pada hari. Jadi sekali lagi bagi saudara Ehsan dan juga kru Cendol Paya hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari. Moga-moga insyaAllah dalam tempoh terdekat ini, maknanya dalam usaha untuk kita mengemukakan memfailkan isu ini di peringkat mahkamah, di mahkamah boleh jalan yang baik, yang seterusnya rakyat mendapat kan keseluruhannya dalam tempoh darurat ini, dan juga dalam keadaan kita PKP, dan juga dalam tempoh pandemik ini, semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi sekali lagi bagi saudara Ehsan dan juga kru Cendol Paya mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita mohon ampun mungkin ada kekurangan daripada sudut teknikal dan sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi Cendol Paya pada isu hari, dan insyaAllah kita juga akan berjumpa pada hari Hanin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.